TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan salam ceria. Cikgu Zuhaida di sini. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu doakan semua murid-murid dalam keadaan sihat, ceria, bertenaga dan bersiap sedia untuk belajar sains dengan Cikgu Zuhaida. Okey murid-murid, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang topik sains yang bertajuk terang dan gelap. Sebelum itu, cikgu suka nak pesan, pastikan kamu bersedia dengan buku nota untuk mencatat, alat-alat tulis dan juga buku teks, atau kamu boleh guna apa sahaja buku rujukan yang berkaitan dengan topik hari ini. Jika sudah bersedia, jom belajar sains bersama Cikgu Zuhaida. Baik murid-murid, di bawah tajuk terang dan gelap, kamu perlu mencapai 3 objektif pembelajaran, iaitu pertama, murid boleh menyatakan sumber cahaya. Kedua, murid boleh membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Dan yang terakhir, murid boleh menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Okey, murid-murid, jom kita pergi satu persatu. Kita akan mulakan pembelajaran kita dengan objektif yang pertama, iaitu murid boleh menyatakan sumber cahaya. Ups, kenapa studio ini tiba-tiba gelap? Mungkin ada masalah lampu agaknya. Alah, kamu tidak dapat tengok muka cikgu. Macam mana cikgu nak belajar dengan kamu dalam keadaan macam ni ya? Cikgu tak bimbang lagi. Cikgu ada tatara. Lampu suluh. Ini sajalah sumber cahaya yang cikgu boleh guna buat masa sekarang. Kamu masih nampak muka cikgu kan? Tak apalah, sementara kita menunggu lampu studio dibaiki, jom kita tengok video ni dulu. Mari kita lihat situasi 2 orang murid memerlukan sumber cahaya untuk mengulang kaji pelajaran. Gelapnya dekat rumah kita ni, macam mana saya nak baca buku? Baik buka lansir lah, mestilah bagi cerah. Wah, cerahnya matahari, baru senang nak baca buku. Gelapnya, macam mana saya nak baca buku ni? Kena hidupkan lampu lah. Barulah terang. Bolehlah saya baca buku. Murid-murid, berdasarkan video tadi, kita boleh nyatakan bahawa sumber cahaya yang penting adalah cahaya matahari, lampu dan api. Cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya adalah keperluan yang sangat penting kepada kehidupan kita. Cahaya matahari
adalah sumber cahaya semula jadi yang kita perlukan semasa waktu siang bagi menjalani kehidupan harian. Ia merupakan sumber cahaya yang sangat utama. Pada waktu malam pula, sudah tentu cahaya matahari tidak lagi kelihatan. Oleh itu, kita perlukan lampu dan nyalaan api untuk menerangi kawasan yang gelap. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu jalan, lampu kereta, lampu dalam rumah dan lampu sulur. Cahaya juga boleh kita perolehi dari nyalaan api seperti nyalaan lilin, pelita dan obor. Walau bagaimanapun, pada zaman kini nyalaan api digunakan pada waktu tertentu sahaja, seperti apabila ketiadaan bekalan elektrik atau semasa hari perayaan. Hati-hati ya murid-murid apabila menggunakan nyalaan api seperti lilin dan pelita. Jika kamu cuai, boleh mendatangkan bencana kebakaran. Baik murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari tentang jenis-jenis sumber cahaya yang utama. Jom kita lihat pula kepada objektif pembelajaran yang kedua. Objektif pembelajaran yang kedua adalah murid boleh membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Syukur studio sudah kembali terang. Baiklah murid-murid, cikgu nak tanya pada kamu. Adakah kamu pernah mengalami situasi seperti cikgu sebentar tadi, di mana secara tiba-tiba bekalan elektrik di rumah kamu terputus pada waktu malam? Suasana menjadi gelap kerana lampu terpadam. Sedangkan ketika itu, kamu harus siapkan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru kamu. Bolehkah kamu mahu terus menyiapkan kerja-kerja sekolah tersebut? Adakah kamu masih boleh membaca tulisan-tulisan di dalam buku kerja sekolah kamu dalam keadaan gelap? Jom kita sama-sama lihat aktiviti ini dalam satu video. Kamu boleh rujuk langkah-langkah aktiviti ini pada muka surat 64 dalam buku teks sains tahun 2. Aktiviti ini dinamakan sebagai menguji kecepatan aktiviti. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti yang kamu lihat di situ. Kamu boleh juga menggunakan kotak selain kotak hitam asalkan kotak tersebut adalah legap. Baiklah, mari kita tengok dua murid ini melakukan aktiviti ini. Murid A menjaga kotak A dan murid B menjaga kotak B. Kedua-dua murid ini memasukkan set kad nombor 1 hingga 4 ke dalam kotak secara berselerak. Kemudian kotak itu ditutup. Seterusnya hanya murid A memasukkan lampu suluh yang menyala ke dalam kotak A. Kedua-dua murid ini memerhatikan kad nombor dari lubang mata. Seterusnya, secara serentak, murid A dan murid B mengeluarkan nombor secara berturutan dan terus menampalkan nombor tersebut di kertas jawapan biru.
Sekiranya kad yang dikutip adalah salah kerana tidak mengikut turutan, maka kad tersebut dimasukkan semula ke dalam kotak. Langkah mengeluarkan kad nombor diulang sehingga semua kad nombor kad habis ditampal. Kita lihat siapa yang selesai dahulu, murid A atau murid B. Baiklah, dari keputusan yang murid berolehi, kad jawapan manakah yang penuh dahulu? Bagus. Sudah tentulah kad jawapan kotak hitam A. Kad jawapan yang manakah pula lambat dipenuhkan? Ya, pandai. Betul, kad jawapan B. Oh, kelihatan murid A terlebih dahulu selesai menampalkan kad nombor secara berturutan. Kemudian baru diikuti oleh murid B. Jadi, apakah alasan kamu untuk aktiviti ini? Oleh itu, murid-murid, mengapakah masa untuk melengkapkan kad jawapan berbeza bagi kedua-dua keadaan kotak tersebut? Sudah tentulah masanya berbeza. Keadaan di dalam kotak hitam B sangat gelap dan menyukarkan murid tadi untuk mencari kad nombor di dalamnya. Maka, masa yang diambil untuk penuhi kad jawapan sudah tentu menjadi lambat. Sedangkan kotak hitam A dibantu oleh sebuah lampu suluh yang diletakkan di bahagian lubang bagi memberi cahaya di dalam kotak A. Maka, keadaan ini sangat menyenangkan murid tadi untuk mencari kad nombor di dalam kotak A dengan pantas. Oleh itu, murid-murid, bolehkah kita melakukan aktiviti dalam keadaan suasana yang gelap? Sudah tentulah tidak boleh dan di luar kemampuan kita sebagai manusia. Kita mudah melakukan aktiviti dalam keadaan terang. Seperti suasana yang cikgu sebutkan tadi, lampu terpadam ketika kamu sedang membuat kerja-kerja sekolah di rumah. Kamu tidak akan dapat menyiapkan kerja-kerja sekolah dalam keadaan gelap sehinggakan kamu memerlukan bantuan lampu. Baiklah murid-murid, tidak lengkap pembelajaran kita jika cikgu tak uji minda kamu. Kamu kena jawab soalan-soalan cikgu. Jom murid-murid, kita pergi ke sesi uji minda. Okey murid-murid, kamu boleh catatkan jawapan di dalam buku nota kamu. Dengarkan soalan dari cikgu. Soalan ini berbentuk kebat. Mengapakah cahaya begitu penting kepada manusia? Cikgu ulang. Mengapakah cahaya begitu penting kepada manusia? Dapat idea? Okey, cikgu bantu kamu. Cahaya sangat penting kepada manusia kerana cahaya akan memudahkan manusia melakukan pelbagai aktiviti. Mata kita pun memerlukan cahaya untuk melihat sesuatu. Mata manusia tidak mampu untuk melihat sesuatu dalam keadaan suasana yang gelap. Okey,
kita selesai mempelajari objektif yang kedua tadi. Kini kita masuk pula ke objektif yang ketiga, iaitu murid boleh menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Cikgu tahu kamu suka bermain dengan bayang-bayang dekat dinding. Tapi pernahkah kamu terfikir bagaimana bayang-bayang itu boleh dihasilkan? Kenapa bayang-bayang berwarna hitam? Jom kita lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini. Gambar ini juga kamu boleh lihat di dalam buku teks sains tahun 2 pada muka surat 66. Kanak-kanak ini berasa pelik kerana terdapat objek hitam yang asyik mengekorinya sahaja. Lalu, ibunya menerangkan bahawa objek tersebut adalah sebuah bayang-bayang. Pada fikiran kamu, bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk dan mengapa ia berwarna hitam pula? Hihihi. Okey, cikgu nak tunjuk satu video uji kaji bagi mengkaji bagaimana bayang-bayang dihasilkan. Jom kita sama-sama saksikan. Untuk uji kaji ini, kamu bolehlah merujuk pada buku teks Sains tahun 2 pada muka surat 66. Bahan-bahan penting yang boleh disediakan adalah seperti lampu suluh, kad putih sebagai skrin putih, model haiwan dan kertas mahjong. Langkah pertama, kita perlu membuat tanda A hingga D pada kertas mahjong. Kemudian, kita letakkan lampu suluh di tengah-tengah kertas mahjong tersebut. Setelah itu, kita nyalakan lampu suluh. Seterusnya, kita letakkan model haiwan pada kedudukan A. Murid, cuba perhatikan skrin putih di situ. Seterusnya, kita pindahkan pula model haiwan itu ke kedudukan B, C dan D pula. Kemudian, murid bolehlah merekod sama ada bayang-bayang akan terhasil atau tidak di kedudukan A, B, C dan D. Baiklah murid-murid, di manakah kedudukan model haiwan itu yang menghasilkan bayang-bayang? Oh, bila kamu lihat bayang-bayang di skrin putih, model haiwan itu berada di kedudukan B. Okey, dari keputusan yang ditunjukkan ini, kedudukan model haiwan yang berada di kawasan B sahaja yang akan menghasilkan bayang-bayang. Cuba kamu teliti betul-betul pada fikiran kamu, mengapakah hanya model haiwan di kawasan B sahaja yang boleh bentuk bayang-bayang? Tetapi, mengapa di kawasan lain tidak pula timbul bayang-bayang dari model haiwan yang sama? Ya, murid-murid, bayang-bayang terhasil apabila cahaya
dihalang oleh objek model haiwan tersebut. Lampu suluh dipasang tetapi diletakkan menghala ke kawasan B sahaja. Oleh itu, permukaan legap model haiwan telah menghalang sinaran lampu suluh itu dari terkena pada kad putih di kawasan B. Maka, bayang-bayang model haiwan terbentuk pada kad putih tersebut. Sekarang kamu sudah faham bukan? Mengapa tubuh kamu boleh menghasilkan bayang-bayang ketika kamu sedang berjalan di bawah panas terik matahari? Mesti kamu tanya, mengapa bayang-bayang kamu ni sekejap-sekejap kecil, sekejap-sekejap besar? Kamu nak tahu tak kenapa saiz bayang-bayang kamu berubah-ubah bila tubuh kamu bergerak-gerak? Jom kita tengok eksperimen ringkas ini yang cikgu telah buat. Apabila cikgu dekatkan gelas dengan cahaya, saiz bayang-bayang jadi besar. Tetapi apabila cikgu jauhkan gelas dari cahaya, bayang-bayang menjadi semakin kecil. Sekarang tiba masa kamu jawab soalan-soalan dari cikgu dalam uji minda. Cikgu nak uji ingatan kamu, sama ada kamu ingat atau tidak terhadap apa yang kamu belajar dengan cikgu tadi. Dari eksperimen bayang-bayang tadi, kedudukan manakah yang terdapat bayang-bayang model haiwan? Adakah di kedudukan A atau di kedudukan B atau di kedudukan C atau di kedudukan D? Kalau kamu ingat apa yang kamu pelajari tadi, tentu kamu dapat menjawab dengan betul. Daripada betul adalah kedudukan B. Bagus kepada siapa yang jawab dengan betul. Soalan cikgu yang seterusnya. Susah sikit tau, tapi tetap ada pilihan jawapan. Jadi, kamu hanya pilih sahaja jawapan yang betul. Dengarkan soalan dari cikgu. Bagaimanakah bayang-bayang dapat dihasilkan? Cikgu ulang. Bagaimanakah bayang-bayang dapat dihasilkan? A. Objek dihalang oleh cahaya, atau B. Cahaya dihalang oleh objek. Sambil melihat gambar yang ditunjukkan, kamu pilih yang manakah jawapan yang paling tepat. Pilihan jawapan agak keliru. Syabas bagi yang menjawab dengan betul. Jawapan yang tepat adalah B. Cahaya dihalang oleh objek. Kalau kamu teliti betul-betul gambar ini,
kamu dapat memahami fenomena yang berlaku. Kesimpulannya, manusia memerlukan cahaya bagi memudahkan manusia menjalani pelbagai aktiviti harian. Aktiviti harian manusia akan terganggu dan menjadi lambat sekiranya suasana persekitaran menjadi gelap. Baiklah murid-murid, selesai sudah 3 objektif pembelajaran yang kamu telah capai pada hari ini dalam topik terang dan gelap. Semoga ilmu dan maklumat yang diperolehi hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan harian kamu. Jangan lupa untuk cari sebanyak mungkin soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk hari ini bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu. Sehingga kita berjumpa lagi murid-murid, jangan lupa jaga diri. Salam ceria dan manis dari Cikgu Zuhaida. Bye.